Buka muka surat 3. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ni ada beberapa topik, beberapa tajuk yang mana kalau dilihat kita ada pertama sekali A tentang pengertian puasa, bawah tu B kelebihan berpuasa, kemudian kita ada C kelebihan bulan Ramadan, kemudian kelebihan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian waktu berpuasa, kemudian tentang niat, tentang bersuhur, kemudian perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, kemudian perkara yang seterusnya perkara yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, kemudian berbuka puasa, dan yang terakhir sekali salatut tarawih. Jadi dia ada A sampai ke K. Dia silap tu J, terbalik. Saya tulis silap sikit tu. Tolong perbetulkan. A sampai K dah berapa huruf tu? Tak apalah berapa pun, yang penting A sampai K. Okey, 11 topik. 11 topik ni banyak. Ada topik yang perlu kita bicarakan secara detail satu persatu kita baca, dan ada topik yang boleh kita lalukan secara ringkas untuk kita buka pada sesi soal jawab. Okey. Pertama sekali tentang pengertian puasa, saya rasakan tahunan kita mendengar penjelasan ahli ilmu ataupun penjelasan para asatidah tentang pengertian puasa. Di sini saya tulis dari sudut bahasa berasal daripada perkataan Arab sama yang membawa erti menahan diri dari sesuatu. Kerana itu orang yang berpuasa menahan diri dari makan, minum dan berjima'. Dan orang yang berdiam juga disebut sebagai berpuasa kerana menahan diri daripada bercakap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya di sini, dia tulisan itu dia jadi macam apa kata tadi apa? Cacing. dia tak boleh nak baca font tu. Maksudnya sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Okey? Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini perkataan siapa? Perkataan Maryam. Ini perkataan Maryam. Maka bila sebut perkataan puasa dari sudut bahasa, ia membawa erti menahan diri. Sama ada menahan diri itu merujuk kepada perkataan, tak mau bercakap. Sama ada menahan diri itu merujuk kepada perbuatan, dia tak mau melakukan sesuatu. Ataupun menahan diri itu bermaksud daripada menahan diri daripada makan. Jadi asal perkataan puasa dalam bahasa Arab sama itu adalah menahan diri. Tetapi puasa yang kita bicarakan sekarang ini dari sudut istilah syaraknya, menahan diri daripada lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Ini adalah puasa yang sedang kita bicarakan. Ta'rif ini dilihat sebagai ta'rif yang jami' dan juga mani', yakni terhimpun padanya perkara-perkara rukun yang berkaitan dengan ibadah puasa dan ternafi daripadanya perkara-perkara yang tak perlu dinyatakan. Jadi itu pengertian puasa. Kemudian yang kedua tentang kelebihan puasa, sangat banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang kelebihan puasa ini. Antaranya kita tengok di sini firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil yang pendek bawah tu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Mengetahui di sini merujuk kepada beberapa perkara. Yakni mengetahui kelebihan Ramadan, mengetahui faedah Ramadan untuk kesihatan kita, mengetahui faedah Ramadan di hari akhirat kelak bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah ini. Mengetahui faedah Ramadan, kesannya terhadap masyarakat, kesannya terhadap pendidikan, kesannya terhadap akhlak. Luas. Cuma Allah Subhanahu wa taala hanya berikan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya berpuasa itu sangat baik bagi kamu, bagi orang-orang yang in kuntum ta'lamun, mengetahuinya.
Ini menunjukkan bahawasanya sesiapa yang ingin mendapat kebaikan Ramadan, mendapat faedah daripada Ramadan untuk diterjemahkan dalam kehidupannya, mesti dia perlu memiliki ilmu pengetahuan. Dia perlu berpuasa dalam keadaan dia berilmu, mengetahui hukum hakam tentang ibadah Ramadan ataupun ibadah puasa di bulan Ramadan. Mesti kena tahu supaya dia mendapat kebaikan. Jika dia tidak memiliki ilmu tentang berpuasa di bulan Ramadan, maka sudah semestinya dia akan jauh daripada kebaikan. Ini adalah proses-proses dalam usaha kita meneliti dan mengkaji apakah amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apakah amalan yang Allah Subhanahu wa taala redai. Okey, itu satu. Antara contoh-contoh di sini, yang pertama saya katakan di sini puasa mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, puasa mengawal syahwat. Apabila Nabi SAW bersabda kepada pemuda-pemuda ni, ya ma'syaras syabab. Macam bagi kuat sikit, bagi Syekh Masri dengar. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, bagi sesiapa yang mampu daripada kalangan kamu, maka hendaklah kamu cepat-cepat berkahwin. فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ. Sesungguhnya dengan pernikahan itu ia akan mampu menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Kata Nabi. Dan barang sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia gantikan dengan ibadat puasa. Kerana dengan ibadat puasa itu ia dapat membantumu ataupun ia dapat menjadi perisai bagimu. Perisai penahan diri. Ini menunjukkan bahawasanya puasa mampu mengawal syahwat seseorang. Jadi pemuda-pemuda yang mana dalam proses nak tunggu kahwin ataupun tak mampu lagi, maka dia kena perbanyakkan puasa. Hari ni puasa maksud? Tadi makan kuih. Yang ketiga, saya melawak dengan Mas Ri, sayang kat Mas Ri ni. Yang ketiga, puasa menyelamatkan seseorang daripada neraka. Ini jelas sekali, hadis-hadis tentangnya sangat banyak. Bahkan dalam hadis yang lain yang mungkin tidak dinyatakan di sini, mungkin akan datang dalam bab-bab yang seterusnya, apabila Nabi SAW menyatakan, apabila datang kepada kamu bulan Ramadan al-Mubarak, futihat abwabul jannah, ghuliqati abwabun nar. Dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi digambarkan di sini bahawasanya bulan Ramadan al-Mubarak dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan manusia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang yang mempraktikkan bulan tu sendiri. Bulan tu sendiri Allah jauhkan daripada neraka. Allah tutup pintu-pintu neraka. Apatah lagi bagi orang yang memanfaatkan bulan tersebut dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan yang salih. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifah." Maksudnya, tidaklah seseorang hamba itu berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan dia kerana puasanya dari api neraka sejauh 70 tahun. Jadi kita tidak sabar menanti ketibaan bulan Ramadan al-Mubarak. Hadis ini umum, merangkumi apa jua jenis puasa, sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Sebab Nabi SAW di sini menyebut, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kerana Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan niat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Kemudian kata Nabi di dalam hadis yang lain pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah yustajannu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu merupakan perisai di mana seorang hamba itu berperisai dengannya daripada api neraka. Jauh daripada api neraka. Kemudian seterusnya yang keempat, puasa menjanjikan syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannata."
Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaumi la mislalah." Maksudnya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang boleh membawa aku kepada syurga. Maka Nabi bersabda, ke atasmu puasa, tidak ada amalan yang sama dengannya. Jadi ini kelebihan berpuasa. Antara beberapa perkara yang saya nyatakan di sini, 4 perkara: mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa mengawal syahwat kita, kemudian puasa mampu menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka, dan puasa itu menjanjikan syurga. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun daripada kalangan hamba-hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan menzalimi kamu seorang pun. Maka tawaran-tawaran yang penuh dengan kepastian, janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini, hendaklah kita berusaha untuk mendapatkannya. Tuan-tuan, kalau kita tengok hari ini, kalau kita pergi ke kedai-kedai makan, Old Town ke, Papa Rich ke, McDonald ke, KFC ke, kita tak tengok lagi lauk dia dalam tu. Kita baru hanya tengok dia punya menu saja. Tengok menu tu, makanan tu, Allah, cantik. Menu tu cantik dah. Makanan dalam tu menyelerakan kita, nampak lagu sedap. Ini tawaran-tawaran manusia di atas muka bumi. Dia bagi kita menu. Nampak sedap lah. Nampak semua sedap. Jadi pun kita pun pilih salah satu daripada menu tersebut pasal nampak sedap. Tapi bila sampai menu tersebut, tak sedap pun. Ini tawaran manusia yang tak pasti pun. Kita tengok pada hari ini orang kadang-kadang wajah tu elok tak sangka, tapi perangai serupa lembu. Tapi nak tengok, oi cantik elok, cantik laki ni elok, perempuan ni pun segak elok, tapi sikap dan akhlaknya bukan seperti manusia yang normal. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini adalah manusia. Tawaran-tawaran mereka bukan merupakan satu tawaran yang bersifat pasti, akan tetapi tawaran Allah Subhanahu wa taala syurga. Tawaran Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada neraka. Ia bukan merupakan tawaran yang mainan. Bahkan ia tidak dapat digambarkan keindahannya dan kehebatannya. Ini hebatnya tawaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya, dan segala-galanya kembali kepada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.